Contoh ni contoh bank Islam, kan? Akhirnya tinggal jadi nama bank Islam kan? Tapi apa yang berlaku dalam pengamalan muamalat yang berlaku perbankan itu tidak lagi mengikut cara syariat, cara yang Islam gariskan. Ataupun pada kumpulan ataupun organisasi persatuan, lebih teruk lagi, buh nama Islam tapi celaru. Ini contoh ya tu Pak. Sister in Islam, dia habaq kata dia tu saudara dalam Islam. Sister ni saudara tapi untuk feminin, untuk perempuan, tapi celaru. Celaru. Sekali lagi celaru tu saya akan ambil satu, saya akan berbincang pada malam ni satu tu. Yang tu yang sebut sebagai tinggal nama saja, tapi nama itu tidak menggambarkan Islam, kan? Padahal nama ni tak perlu bubuh pun, kan? Tak perlu bubuh nama pun. Nak letakkan apa ni bangunan Islam ke apa ke, tak perlu letak sebenarnya. Pengamalan dalam tu dah mencukupi. Contohlah kata mahkamah syariah, contoh gitulah. Nak tak nampak, bagi nampak kata Islam. Di tempat kita bila buat mahkamah syariah untuk menghalang daripada orang bukan Islam berurusan dengan apa ni mahkamah tersebut, dikhususkan kepada kita orang Islam. Contohnya itulah. Tinggal nama aja. Maknanya pada orang itu sendiri ataupun agensi ataupun persatuan tidak menggambarkan bahawa itu adalah Islam yang sebenar. Kalau kita tengok nak buat satu rujukan kepada apa yang disandarkan kepada Islam itu boleh memberikan sesuatu kekeliruan kepada kita. Satu. Yang kedua, minat Quran. Quran ni illa rasmuhu, melainkan resam ataupun tulisan dia. Orang tahu, kan? Orang tahu alif lam mim, itu Quran. Tapi orang tak baca. Orang boleh kenal. Nampak ditulis itu, oh yang tu tulisan tu tulisan memang tulisan hijaiyah. Ada. Ataupun tulisan Al-Quran hanya dijadikan orang apa ni? Yang ni apa ni? Yang papan-papan ni untuk diletakkan sembok-sembok tu je. Tapi Quran itu apa yang dikehendaki daripada Quran itu tak dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Bahkan disebut Quran, orang tahu itu Quran, nak baca pun tak erti. Dan itu telah pun berlaku di kalangan kita, ya. Tahu Quran tapi nak baca, tulisan tu tahu itu Quran tapi nak baca tak boleh. Walaupun kaedah-kaedah yang diguna, yang dicuba diketengahkan supaya masyarakat ataupun generasi yang tak boleh baca Quran ini boleh baca Quran. Dulu kita kenal baris, dhammah, fathah, kasrah, syaddah, dhammatain, ataupun kita tambah baris dua, tanwin tu, kan? Kalau bahasa Melayu dia sebut apa dia? Di atas, baris di bawah, baris di hadapan. Kenal? Law ni sampai kaedah yang dibuat supaya orang boleh tahu yang tu Quran dan boleh baca. Tak reti sebut dah benda tu. Yang orang sebut apa ni kaedah Baghdadi tu tak ada dah. Dia batang terus, kan? Bila batang terus ni mai jawi, nak baca tak boleh pula. Duk biasa bunyi saja. Bata, ya ma. So je ayam jadi ayam, jadi ayam agaklah. Itu contoh mana orang kenal tapi tidak ada yang boleh diambil manfaat, ataupun orang tak boleh nak jadikan Al-Quran sebagai panduan. Nabi kata akan bertemu pada waktu itu masa macam tu hampirlah dengan kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, masjid. Masjid dibina dengan indah, dengan keadaan luas, besar. Ada sahaja rumutan. Kami ni mai-mai harap kipas ya. Aircon tak ada.
cari duit bubuh ikon. Amboi sujud dia kata berasa macam kematu dia dah. Buh kapek terbaik. Kan? Masuk bilik ayak, Allah kata masuk-masuklah, kata tekan, jenuh nak pusing, nak sangkut pun tak ada, bubuh penyangkut, bubuh sampai tahap tuan-tuan ada masjid boleh pi buat tempat tidur, jamban apa ni bilik ayak dia. Siap dengan kipas angin. Masuk dalam tu, kipas angin siap. Elok ni. Menang di pangkat kebangsaan. Negeri Kedah kalah. Hak tak menang tu pun dulu saya passion. Kita ni tempat kita nak berhenti masjid lah. Kan, nak berhenti rehat, nak mandi, nak apa nama qada hajat dan semua kita berhenti di masjid. Kan? Berhenti ya. Bila kita berhenti tu dulu, masa mula-mula berhenti dulu tak macam ni. Berhenti pula tu dia punya hebat. Tapi macam kita dah cerita lah kan, baris soft lebih banyak daripada jemaah. Baris soft dan masjid besar. Masjid ni kalau silap speaker ni, kalau tak kena cara pasang, orang haram tak faham. Dalam masjid tak ada, pakai duduk luar masjid. Pasal apa? Dalam masjid tak jelas. Tok guru duk cakap, ada seorang dua beda nak ambil hati tok guru ke. Tanya awak yang pada luar belakang ni, tak faham apa dalam tu. Oh salah, tu cara salah lah. Kau luar ramai kalau tunggu. Kan? Pasien tu ada juga. Tapi hak masjid yang ada ni, kira masjid takatlah ni tawaran-tawaran yang diberi tu untuk speaker saja tu dia bawah 50,000. Kira tak perlu nak angkat suara, nyembang suara bisik pun dengar di masjid. Punya hebat. Macam hak tuanku Sultan guna duduk tang tu, dengar tu dia satu dewan tu, duduk ujung tu, mana boleh tak dekat-dekat dengan tuanku. Assalamualaikum. Tang ni duduk mic sana tu, dengar tu dewan tu. Punya dia punya tarik tu kan. Harga mic tu bukan macam kita beli harga 102 ni. 3,000 mic tu saja. Kaki tak kira lagi. Kaki dia pun 3,000. Sebatang tu 6,000, 7,000 baru hak tu. Hebat boleh. Macam tadi pun saya pun tengah berehat tadi. Dia rehat. Telefon tengok nombor nak nombor siapa? Ya, perempuan. Disebut nama. Ya betul, nama betul. Tu imam ke? Saya bukan tu imam. Bukan pengurusi masjid, bukan. Dia kata, oh saya dapat nama ni sebab saya ni dia punya servis untuk sediakan kapet di masjid-masjid. Mana dia pernah berurusan dengan kita dulu. Kapet dia punya tempoh tu dia maknanya kalau dulu tebal tu lah nipis dah. Mana waktu itu akan ada angan-angan di kalangan jatuh kuasa ni nak tukar kapet baru. Dia telefon. Ush, kata saya bukan, kata saya pun dah pencen lah, muhung pi lah. Kita nak rehat. Oh ya ke? Tak apa. Ada tak nombor lain? Nombor lain tak apa. Terlupa gitu kita apa. Minta nombor tu imam. Kan? Oh nak siap kapet biar elok masjid. Oh sampai orang tahu masjid tu kaya. Pasal apa kaya? Sebab tiap-tiap kali tengok apa ni tu kena pecah. Tabung kena pecah. Bukan sikit dapat tu. Beratus-ratus dapat sekali dapat. Sebab orang bagi nak surat masjid. Dan orang tahu pun nak dapat pahala bagi di masjid. Tapi dia haram tak main pun. Minta maaf sebut lah kan. Minta maaf sebut. Tapi dulu saya sebut juga. Lah ni saya tak sebut dah lah. Dulu waktu kita muda, hati cepat panas. Lah ni dah bila dah tua, ada cucu dah apa semua ni, hati dia lembut balik.
Jadi tua orang kata kan. Dulu saya marah juga. Saya kata jawatan kuasa masjid bukan tempat nak hantar makanan kemudian hantar nama suruh baca tahlil. Dulu lah saya kata Allah dak lah. Banyak orang ustaz kata dak hak mana mai untung lah depa hantar mai makan dah lah. Dah di pekan-pekan macam tu hantar nama, hantar kertas nama tahlil. Kan? Cuma saya ulang balik, saya kata tak apalah kalau ada kata-kata, ada orang cerita ustaz kita main masjid ni dah lah orang tak ada, bila kita main orang kata dekat kita pula. Saya kata tak apa hak kata tu, sebab yakinlah bahawa hak yang kata tu, yang hak tak suka tu, satu ketika dia akan cari balik ketika mana ada kematian dalam keluarga dia. Dia cari, dia yakin bahawa yang duduk di masjid tu orang baik, doa dimakbulkan oleh Tuhan. Lepas tu dia pernah, saya kata dia kata ustaz sembahyang tak pernah suruh dia pergi kat geng dia sembahyang ni. Dia apa habaq kata popok tu boleh pakai kata. Doa boleh terima, dia pun tahu. Akan kawan dia hadut luang tu, doa Tuhan tak terima. Dia kata bukan kita kata. Kan? Masjid jadi tempat baca tahlil. Jadi tak apa lah ni, tak apa. Saya kata dia kata awak ustaz saya lah ubah sebab orang hantar main masjid rezeki kepada hak yang main masjid. Kan? Sungguh ada di pekan-pekan tu dia hantar makanan saja-saja. Banyak hantarlah nama tahlil. Kita buat tahlil ringkas lah. Tok guru saya lagi ringkas. Ustaz dia suruh buat tahlil ila hadrat Nabi yang kat doa terus. Habis Al-Fatihah tu kalau Allah 3 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca doa terus. Kita tak buat tahlil, doa sudah lah kata. Nah dia pun nak doa. Dia kalau tahlil dia pun nak tahlil, dia pun mai buat kata, mai sekali kita. Dia suruh kita doa sudah lah. Dan kita yakin doa kita sampai dah. Tu dia. Itu yang ketiga. Masjid ni kira hebat tapi orang tak ada. Ya. Sampai satu ketika kata Nabi, ulama bijak dalam agama, sarjana mereka ini jahat. Kan, jahat. Dan suka mengelirukan. Fitnah ni benda yang dia rajin, dia bahasa Kedah kata duk lambung benda yang bagi orang keliru. Kan? Contohlah kalau tuan-tuan perasan Sari 2 ni bila pelakon dengan pelakon menikah, apa Sabri Yunus menikah dengan Angelina kah? Bukan, Irdina. Kahwin. Bila tuduhan, saya pun tak setuju tuduhan itu. Bila kata tak sah dan juga tak ulang balik berlaku perzinaan. Sebab dia pandangan ulama dalam bab fiqh ni, dia ada pandangan ulama kan, pandangan muktamad dan pandangan yang ijma' yang ramai, ataupun satu pandangan. Sebab saya pernah ditanya berkaitan dengan fiqh, Kak Ipang sendirilah dia telefon mai. Dia kata Syidi nak tanya lah, dia kata kod lah ada. Dia guna nak minta kod ada. Dia kata sekolah kami esok ni akan masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Kami ada wakil anak murid ni darjah 6, darjah 5 ke darjah 6 tu lah. Hak lelaki alhamdulillah tak apa lah. Dia kata hak perempuan masalah. Berlatih lama dah ni nak lawan ni, nampak macam kata ada potensi nak menang, tapi esok duk fikir serabut juga dia tu. Pasal apa? Perempuan mai bulan, esok nak baca Quran. Qaul yang mu'tamad tak boleh baca Quran. Dia tanya saya, kita pun cari ya kan, cari ya, tanya tok guru ni. Ada seorang tok guru
Ini majlis fatwa juga. Dia kata ada satu qaul dhaif. Dhaif. Boleh pakai untuk peribadi dia aja. Dia baca Quran, boleh baca Quran dalam keadaan datang bulan. Allah dia Ta'ala lega, alhamdulillah. Itu namanya fiqh. Dia ada pandangan-pandangan yang boleh kita diguna pakai, kan? Begitu juga kalau dengar dalam hadis tu, saya kata yang ni dia merosakkan masyarakat. Apabila di viral, netizen dia buat satu soalan tanya Tok Guru ulas, dia lambung hak Tok Guru tu. Bila lambung Tok Guru tu, apa yang hak Tok Guru ni sebut, dia akan pelagar dengan hak nu, dia akan pelagar dengan kau ni, dia akan pelagar. Jadi di kalangan hak Tok Alim ni belagar sama sendiri. Hak tu yang saya tak setuju, kan? Tak jawab, ada benda tak perlu jawab pun. Soalan ni saya tak mau jawab, cukup. Jangan kita jadi rosak dengan benda yang berlaku. Hak tu contoh sahaja. Tapi yang jenis ni dia yang mencari pasal. Nah, tuan-tuan, sampai tahap contoh ni, apa yang berlaku ni secara contoh, bukan kata yang tu sebagai tuduhan tak. Apabila masjid-masjid sekarang ni dia keluar satu arahan menggunakan sorak-sorak daripada majlis ataupun jabat agama, kebenaran tertentu untuk kita guna. Dan dia keluar apa dia, yang ni hanya ulama apa ni mufti saja, ni cakap Tok Guru dianggap fatwa. Bila fatwa tu tadi fatwa, yang fatwa ni hanya mufti saja dia guna tu. Tadi cakap, padahal apa yang kita cakap ni adalah pandangan ulama daripada kitab-kitab. Fatwa ni bila melibatkan sesuatu yang tak ada dalam, orang kata apa, kita kata atas kepentingan masalih mursalah, kepentingan umum, fatwa dikeluarkan atas kepentingan. Tapi kalau hukum jalan-jalan biasa, contoh apabila berlaku hal dalam zakat, kalau ikut mazhab Syafi'i, zakat harta dikeluar ikut benda dah. Kalau kata tanaman padi, keluar padi, tak boleh bayar dengan duit. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Betul tak? Kemudian digunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan kalau bagi benda tu, satu menyusahkan, yang kedua kegunaan dia tak praktikal, gunalah apa dia, ke duit. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi benarkan boleh guna duit, kan? Satu. Yang kedua, zakat pendapatan. Kalau kita di Malaysia menggunakan mazhab, kita berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, fiqh kita bermazhab Syafi'i. Apa nama pendapatan tak ada, kita duduk digaji kita ni tak ada zakat. Di mazhab lain ada, diguna pakai mazhab lain dan digezetkan, kemudian diarahkan menggunakan sultan. Arahan tu adalah sultan, wajib kita ni taat kepada ulil amri, benda yang baik. Jadi sultan, bila atas nama sultan keluar, kena terima tu zakat, kan? Tu buat fiqh, catat buat fiqh. Tapi kalau ada ulama dia menggunakan apa ni, kuasa yang dia ada ulama yang dia ada kuasa. Yang tadi ni dia menggunakan sorak-sorak tu melarang larangan-larangan tertentu. Jadi masyarakat ni sunyi. Dan akhirnya benda tu timbul itu kesilapan itu, kesalahan yang dibuat menggunakan menyalahguna kuasa itu, akhirnya patah balik kembali kepada apa yang dibuat. Itu yang keadaan yang akan berlaku, kata Nabi. Itu contoh yang saya buat, yang dimaksudkan bahawa ulama itu jahat
dan mereka lah daripada kalangan ulama ini akan lahir atau keluarnya fitnah-fitnah berkaitan dengan agama, dan fitnah itu akan kembali kepada dia. Mana benda yang dia buat cara tu akhirnya dia duduk sembunyi tu timbul, oh rupanya jahat, dia akan pergi tu. Itu contoh apa yang Nabi sebutkan. Kalau kita nak relatekan dalam keadaan orang kata apa semasa ini, bukanlah kita nak tuduh benda tu buat tak kan. Itu kawalan-kawalan yang dibuat dengan guna tauliah dan seumpamanya, yang tu perlu kita guna untuk nak jaga ketulinan ataupun keaslian kepada pengisian agama kepada masyarakat. Sebab sekarang ni pelbagai orang kata apa ancaman dia, orang kata apa, itu satu rancangan-rancangan yang digunakan untuk merosakkan agama. Contoh yang saya nak bawa kepada tuan-tuan pada malam ini, kalau sempat, kalau kata tuan-tuan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Di antara ialah bila sebut saja Islam, bila sebut saja Al-Quran, bila sebut saja masjid, bila sebut saja ulama, empat ini adalah syiar kepada Islam ini. Tinggal nama, tinggal apa yang kita kata tak sebenarnya yang berlaku. Antara yang digunakan ialah, kalau kita pernah dengar, ialah berkaitan dengan gerakan liberalisasi, liberalisme. Sebab liberal ini dia adalah pengaruh daripada falsafah. Dia mai asalnya berkembang di negara barat, berkembang di negara barat, kemudian dia perkembangan itu dia masuk dalam setiap aspek kehidupan dan seluruh bidang kehidupan dalam masyarakat. Contoh berkaitan dengan ekonomi, dia akan masuk. Liberal ni pada kebebasan, bebas, dia tak mau nak berkait dengan agama. Contoh ekonomi, contoh kata kebudayaan, budaya ataupun politik dan juga agama, dia masuk mai. Itu yang digerakkan. Dia asalnya untuk menyekat perkembangan ataupun kuasa yang dipegang dalam gereja. Dulu ni agama pegang, tapi bila mai satu kumpulan dia tengok semua ni dikuasai oleh golongan-golongan agama. Waktu tu jenis orang kata Kristian semua tu, jadi depa ni dia bentuk satu gerakan, dia kena kerat. Ni yang dibuat. Jadi bila liberal ni dia bergerak ke seluruh dunia, termasuk dalam dunia Islam. Masuk dalam bidang agama dengan tujuan untuk menghapuskan ketuanan dan kekuasaan golongan agama. Orang agama ni dia ada kekuatan dia, tapi nak menghalang mereka ni menguasai masyarakat, yang liberal ini dimasukkan. Betullah bila masuk ni dia pakai masuk liberal Islam, dia masuk nama Islam, tapi tidak tidak mengikut hak Islam yang sebenarnya. Lepas tu dia lahir golongan liberal agama, dan dipercuba nak asingkan agama daripada pemerintahan. Maknanya dalam politik dengan agama ni terus sekali dia pun nak buat pengasingan. Sebab selagi mana politik dengan agama ini bersatu, tujuan-tujuan, matlamat-matlamat, kepentingan-kepentingan yang cuba diambil itu tak tercapai. Sebab bila kita ni bila ada agama, dia akan ada dosa pahala, dia akan ada larangan, dia ada tegahan, dia akan ada arahan. Yang tu dalam agama, nak buat apa pun mesti terikat dengan Tuhan. Yang ni berterikat dengan dosa dan pahala. Yang tu. Tapi golongan liberal ni dia nak buat pengasingan kepada hak agama dan juga pemerintahan. Dan akhirnya dia akan wujudkan golongan liberal Islam. Yang saya sebutkan tadi, contoh yang saya sebutkan sisters in Islam itu di antara. Dan kita tak nampak golongan ni. Golongan dia ni punya pergerakan dia, mereka tidak menampakkan, tak zahirkan diri mereka ni tolak agama. Orang yang cakap terima agama, sokong agama, dia pun cakap macam tu. Ni golongan kita depa tolak agama, depa tak tolak agama. Depa berselindung di sebalik yang dikatakan kajian-kajian baru.
Contoh kata, Al-Quran perlu ditafsirkan semula. Itu contoh. Dia akan bentuk macam tu. Ni dah lama ni, Quran ni dah lama dah ditafsirkan. Padahal ulama-ulama dulu ni buat tafsiran Al-Quran cukup mantap, jelas sampai kiamat. Itulah dia punya relevan dia. Tetapi mai golongan ini dia buat gagasan-gagasan tentu. Contoh yang disebut tadi, kita buat kaji semula agama Islam ni, kena kaji semula. Kan dah lama ni, mungkin ada di sana yang perlu kita modernkan sedikit. Itu ni di antara yang diguna pakai. Hak tafsiran lama Al-Quran semua dia anggap tak dah ni benda kolot ni, benda lama, perlu dimodernkan. Hukum-hukum fiqh juga perlu diangkat, dinilai semula. Hukum fiqh dinilai semula. Oh, itu dia. Sebab tu dia main pakaian dia ni, ni benda ni ala moden ni kita tak boleh terlalu tegah nak berpegang. Contohlah pakaian kita yang menutup aurat ni apa dia? Kalau orang perempuan ni tak boleh hak tebal. Tak boleh yang nipis, tak boleh yang berwarna, kena ada gelap. Tu diajak dalam syariat, tetapi mai golongan ni kata jangan. Ni kita kena kaji semula ni. Termasuklah berkaitan dengan ijtihad para ulama. Dia pun mempertikaikan. Termasuklah tafsir-tafsiran yang dibuat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama mujtahid ataupun para sahabat Nabi juga ditolak. Dia bagi satu alasan, mungkin di sana ni adalah orang yang tak patut kita terima. Contohnya tentang hadis-hadis Nabi. Dia bila hadis ni hadis dhaif ni tak boleh pakai. Hadis dhaif tidak boleh pakai. Hadis tidak dhaif. Yang dhaif, yang kata hadis dhaif itu bukan hadis itu dhaif. Rawi itu ada berkaitan dengan rawi. Hadis itu boleh dipakai. Tapi mai golongan ni kita hadis dhaif ni kita tolak tu ya. Itu yang ada sekarang ni. Kalau ada hukum yang tidak menepati zaman, kemodenan, hak-hak manusia, tamadun global, ataupun hukum itu ditakwilkan, perlu paling kena ubah, kena gugurkan jenis-jenis ni. Bila kita mai dalam keadaan, contohlah kan, contoh arak ni tak boleh jual. Siapa kata arak tak boleh jual? No, orang bukan Islam tak ada. Dia kaitkan orang yang bukan Islam. Terpaksalah kita ni tak apalah untuk meraihkan orang yang bukan Islam, jual arak jugalah. Itu contoh yang kita boleh buat sekarang ni. Bila benda tu dah terbuka secara berleluasa, terbuka ni, siapa beli, siapa yang hak duk guna, kita bukan perasan. Ya. Hak beli tu orang Islam sendiri pun beli juga. Dan tidak terkawal. Itu contohlah. Dan seboleh-bolehnya mereka menguasai undang-undang yang melibatkan umat Islam. Berkuasai. Atau pasien yang ada yang dinamakan liberal. Itu di antara salah satu daripada ancaman itu yang Nabi sebut kepada kita perkara ini. Yang dinamakan ideologi. Kalau kita mengaji bab akidah, dia akan masuk dalam bab falsafah, dan dia akan ada juga di sana ideologi pemikiran ini untuk diambil ambil peduli, dan juga kena ambil tahu berkaitan dengan ideologi ini. Sebab ideologi ini akan merosakkan yang ketulinan agama. InsyaAllah tuan-tuan, nanti saya nak sambung. Kita berhenti dalam tu, kita sambung lagi. Sebab tuan-tuan, ada satu tu nama yang disebut di antara orang dalam Nusantara ini yang diberi tugas untuk memasukkan liberal. Salah seorang satu nama tu nanti saya akan sebut pada pertemuan akan datang. Saya pun terkejut lah. Yang buat ulasan ni adalah bekas mufti wilayah, bukan Datuk Zul, bekas mufti wilayah dulu, Datuk Zahid apa dulu, lama dulu kan. Dia pernah buat ulasan tu.
salah satu nama tu dia sebut. Saya terkejut. Terkejut kita pun kan, sebab di antara nama-nama itu ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Filipina, ada di Indonesia. Nama-nama besar itu. Dan kenapakah susuk tubuh ini disebut dan sekarang menguasai negara? Allah alam, tuan-tuan, itu benda yang salah, tapi saya nak sebut juga. Pasal apa? Melibatkan masa depan kita umat Islam. Wallahu alam. InsyaAllah kita berjumpa, InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.